Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 29 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita tengah hari dengan kerajaan negeri akan memberikan insentif kepada atlet powerlifting negara kelahiran Sarawak Boni Bunyau Gustin yang berjaya menggondol pingat emas dalam Sukan Paralimpik 2020 di Tokyo, Jepun pada Sabtu. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg secara peribadi mengucapkan tahniah di atas kecemerlangan Boni sekaligus memberi jaminan kerajaan negeri akan memberikan insentif kepadanya. Memang saya telah menyatakan waktu saya berjumpa bahawa kita akan memberi insentif apabila mereka memenangi gol. Berapa Allahuaklam. Nanti kita tengok. Kerana Malaysian government also ada bagi insentif. Kita akan bagi on top of pada government, kita akan bagi insentif. Okey? Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pelancaran kampus Sentek Mukah, Akademi Minyak dan Gas dan Akademi Pertanian pada Sabtu. Terdahulu semasa berucap, Ketua Menteri memberitahu penubuhan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak atau Sentek di Mukah bertujuan untuk membangunkan sektor ekonomi yang ada di wilayah tengah negeri ini terutamanya industri pertanian dan minyak dan gas. Menurutnya, dalam industri kelapa sawit pula, Sarawak mempunyai beberapa khususnya dari segi tenaga buruh asing. Dan akhirnya hari ini kita nampak sudah ada first stage of how you harvest your palm oil menggunakan macam traktor dan ada armnya untuk cut memotongkan buah kelapa sawit dan dikoleknya masuk dalam bin. Dan stage kedua ialah kita akan menggunakan sensor. Sensor ini yang menapasi sama ada buah tu masak atau tidak. Dan ini sudah ada teknologinya dan Sentek akan bekerjasama dengan Huawei untuk mendapatkan sensor yang berteras kepada artificial intelligence untuk kita harvest buah tu. Dan kalau ini saya nampak dalam masa mungkin 2-3 bulan kita sudah ada sensor ini. Datuk Patinggi Abang Zuari turut menjelaskan Sentek kini sedang menjalankan satu kajian berkenaan dengan cara mengeluarkan nira nipah dengan menggunakan teknologi baharu. Kini tu nipah pam yang memotong nyampun nipah ya untuk mengalirkan apa digelar kita sadap sap the sapnya. Jadi sikit ada teknologi yang macam skru atau paku tapi nya tiup masuk dalam dia akan keluar sedikit. Jadi ini teknologi baru sedang dilaksanakan oleh study being done by Sentek, and that will improve also our apung. The moment apung harvesting kita dah improve, mana kita can conserve mangrove kita. Mangrove jadinya pun dari sudut ekologi yang dapat mempertahankan hakikat di coastal area, while at the same time this one also make money. Jadi ada mekanismenya. Dan saya rasa between this nipah palm dengan oil palm dengan sago palm akan menjadi satu kegiatan yang besar di pertengahan Sarawak. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menjelaskan mengenai penubuhan Lembaga Industri Nipah dan Sago Linas. Katanya kerajaan Sarawak akan menggunakan teknologi baharu dalam tanaman sago dan nipah bagi memastikan kedua-dua tanaman itu berkembang dan dipasarkan di luar negara. Statutory body that will do research at the same time application dan kita marketkan ke luar negara untuk bahan-bahan pertanian kita. Inilah saya rasa satu leapfrog. Kita leapfrog in terms of development of sago palm, nipah palm and oil palm. Beralih dengan laporan COVID-19 dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Sabtu memutuskan individu yang hendak merentas daerah daripada zon selatan ke daerah lain hendaklah mendapatkan kelulusan permit polis dan keputusan negatif ujian RT-K antigen atau RT-PCR yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Antara daerah yang terlibat di zon selatan adalah seperti yang tertera.
Dalam pada itu, JPBNS turut memaklumkan Sarawak mencatatkan 2,427 kes positif baharu COVID-19 melibatkan 33 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 109,723 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBNS memaklumkan bilangan kes baru mengikut kategori klinikal adalah seperti tertera. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan 6 kluster baharu iaitu manakala satu kluster tamat iaitu kluster Jalan Sungai Tapang Kuching, sementara itu jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 131 kluster dan 25 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baharu iaitu seperti tertera. JPBNS turut memutuskan pengisytiharaan dan penambatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti yang tertera. Laporan berikutnya, seramai 20 penerima dari kawasan Tarat menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM320,000 pada Sabtu. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Merangkap Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wee In telah menyampaikan geran MRP tahun 2021 itu. Berikut merupakan senarai penerima geran MRP tersebut. Sementara itu, Datuk Roland berharap semua penerima menggunakan peruntukan geran MRP tersebut dengan sewajarnya. Di Parlimen Kota Semarahan pula, tebingan Serpan, Laut dan Rebah berpotensi dijadikan tarikan baru kepada pengunjung di daerah Sajaya pada masa depan. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang berkata, ia adalah menerusi projek pembinaan benteng hakisan daripada Agensi Bersepadu Pembangunan Bahagian Semarahan, IRISDA. Menurutnya, matlamat asal projek tersebut adalah untuk mengelak hakisan pantai yang boleh menjejaskan tanaman dan penduduk sekitar. Namun jelasnya, ia turut membuka peluang untuk mengangkat kawasan ini sebagai tarikan baharu di daerah Sajaya. Bercakap semasa mengadakan lawatan ke tapak projek berkenaan, beliau menambah projek yang menggunakan peruntukan IRISDA itu dijangka siap pada penghujung tahun 2022. Manakala di Lunduk, Komplek Custom Immigration dan Kuarantin CIQ Teluk Melano bernilai lebih kurang RM62 juta akan dibina bagi menggantikan CIQ sementara Teluk Melano. Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia, Dato' Indra Khairul Zalmi Daud berkata, peruntukan telah pun diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi EPU pada Jun lepas. Bagi pembangunan seterusnya, proses pengambilan tanah sedang dilaksanakan sekarang. Dan selepas itu barulah projek pembinaan CIQ yang kekal di sini akan dipohon di dalam rancangan Malaysia yang seterusnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke CIQS Teluk Melano pada Sabtu.
Dalam pada itu, beliau turut memberitahu buat masa ini Kompleks Sementara CIQ Teluk Melano masih belum mula beroperasi sepenuhnya disebabkan oleh kengkangan keluar masuk dari pintu negara. Hadir sama dalam lawatan tersebut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Iqbahon Joik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.